kerajaan berjaya turunkan defisit fiskal. Peningkatan hutang kerajaan persekutuan direkodkan pada 8.6% pada tahun lalu berbanding 10.2% pada 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah keseluruhan hutang kerajaan persekutuan pada 2023 adalah sebanyak RM1,172.5 bilion daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dan ini berbanding RM1,079.6 bilion pada 2022. Jelas beliau peningkatan hutang yang lebih rendah ini adalah hasil daripada langkah konsolidasi fiskal kerajaan yang berjaya menurunkan defisit fiskal kepada RM91.4 bilion pada 2023 berbanding RM99.5 bilion pada 2022. Komposisi hutang kerajaan persekutuan 2023 terdiri daripada hutang dalam negeri berjumlah RM1,142.7 bilion dan pinjaman luar pesisir sebanyak RM29.8 bilion daripada jumlah keseluruhan hutang. Tambahnya, kerajaan persekutuan kekal komited untuk menurunkan paras hutang seperti sasaran yang ditetapkan di bawah Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 Akta 850 iaitu paras keseluruhan hutang di bawah 60% daripada KDNK yang perlu dicapai dalam jangka masa sederhana. Sementara itu, Perdana Menteri mahu pelabur dan perniagaan dari Australia dan ASEAN untuk memberi pertimbangan serius terhadap Malaysia. Beliau menekankan kepentingan kestabilan politik, dasar yang jelas dan tabik urus yang cekap bagi meningkatkan keyakinan pelabur. Tambahnya, dalam menjayakan misi ini adalah penting untuk memfokuskan keutamaan pembangunan negara. There is a clear strategy. Of course, we learn from the experience of the other countries and the experts. And we realize that in order to propel the economy forward, then the fast track, to accelerate the pace of digital transformation is required. Therefore, we do whatever is necessary to ensure that this happens. Now, with political stability, clarity policies, and priorities set up, we of course then have to ensure that we execute them at a fast pace. Beliau berkata demikian semasa persidangan Invest ASEAN di Melbourne hari ini. Sebanyak 5,187 permohonan taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan sudah dikeluarkan keputusannya oleh kerajaan dalam tempoh setahun. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jumlah permohonan itu dikeluarkan sepanjang tempoh Disember 2022 hingga Disember tahun lalu. Jelas beliau jumlah itu susulan kerajaan menambah baik prosedur dengan memendekkan tempoh proses permohonan di Jabatan Pendaftaran Negara daripada setahun kepada 3 bulan sejak 2020. Di peringkat Kementerian Dalam Negeri pula, tempohnya adalah 8 bulan berbanding 3 hingga 5 tahun sebelum ini. Permohonan taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A mengguna pakai prosedur operasi standard yang sama di seluruh negara. Seramai 286 orang daripada 81 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau di sini di Sabah akibat kebakaran di Kampung Tanjung Batu Laut Lokpon setakat 8 pagi tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah dalam kenyataan hari ini memaklumkan satu lagi PPS telah dibuka iaitu Dewan OT Muhammad Jantan Tanjung Batu Darat. Namun setakat ini masih tiada mangsa dipindahkan. 2 PPS ini dibuka pada jam 8 malam tadi dan dijangka berlaku peningkatan mangsa yang akan dipindahkan. Semalam kira-kira 45 rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Tanjung Batu Laut Lokpon dalam kejadian kira-kira pukul 2.30 petang.
Dua pengunjung cedera selepas tercampak dari alat permainan di Pesta Ria berhampiran kompleks sukan Likas di malam tadi. Dua mangsa, masing-masing lelaki dan wanita dewasa itu dipercayai terjatuh dari permainan sotong ride yang bergerak. Beberapa video dan gambar kejadian terbabit tular di laman sosial. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu, Timbalan Penguasa Bomba 1 Ordin Gilu berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 8.58 malam. Sepasukan anggota termasuk pegawai bersama unit bantu perkhidmatan kecemasan EMRS diarah ke lokasi kejadian. Mangsa diberi rawatan awal oleh anggota EMRS sebelum dihantar ke Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut. Kementerian Kesihatan KKM mengeluarkan sebanyak 214 notis kesalahan di bawah Seksyen 32(B) Akta Makanan 1983 dengan anggaran kompaun bernilai RM54,050. Ia menerusi operasi penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 OP tempat makan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Datuk Dr. Nur Haryati Rusli berkata daripada jumlah notis yang dikeluarkan sebanyak 110 notis adalah bagi kesalahan merokok di premis makan, 48 di kawasan kompleks membeli belah dan 20 di kawasan lapangan terbang. 29 notis kesalahan pula dikeluarkan kepada pemilik premis kerana gagal mempamerkan tanda larangan merokok dan 5 notis kerana gagal memastikan tiada orang merokok di premis masing-masing. Sebanyak 1,568 operasi dijalankan tahun ini sejak Januari tahun lalu. Setakat tahun ini, 5 negeri paling tinggi mencatatkan notis kesalahan merokok di premis makan adalah Selangor iaitu 750 notis. Seramai 38 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam serbuan pihak Jabatan Imigresen di Pasar Harian Selayang awal pagi tadi. Semua mereka ditahan menerusi op kutip yang dilancar susulan risikan dijalankan selama seminggu dan maklumat orang awam. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wan Muhammad Saupi Wan Yusof berkata, seramai 38 parti berjaya ditahan terdiri daripada warga Bangladesh, Indonesia dan Myanmar. Kesemua mereka terdiri daripada 35 lelaki dewasa, 2 wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki. Merupakan salah satu hotspot yang telah dikenal pasti dan Jabatan Imigresen telah mengambil inisiatif menjadikan Pasar Buruh Kuala Lumpur sebagai anak angkat kepada salah seorang pegawai kanan. Ini bagi memastikan tempat-tempat hotspot ini akan sentiasa dipantau dan dibuat pemeriksaan berkala sentiasa. Antara kesalahan adalah tidak memiliki dokumen perjalanan sah serta tinggal melebihi masa dibenarkan. Jabatan Penyiaran terus berkukuh jalinan kerjasama dengan Jabatan Pertanian yang merupakan rakan strategik dengan pelancaran Taman Herba Radio di Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media hari ini. Ia selaras dengan hasrat dan agenda Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang mahu memupuk semangat pertanian. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman melihat kolaborasi ini sangat baik sebagai permulaan dan beliau tidak menolak untuk memperbanyakkan lagi jenis tanaman di sini. Saya mula-mula masuk setahun yang lalu memang saya sarankan buat benda ni. Jadi sekarang kita dah ada partner yang sangat bagus, ya, yang ada ilmu. Jadi kita boleh menjalankan apa yang kita nak buat ni dengan sebaik-baiknya. Dan kita tengok pokok semua dah tumbuh, ya. Ada aloe vera, ada halia, ada bunga kantan, Jadi kalau tiba-tiba sesiapa nak balik rumah nak masak, mungkin petik je lah. Tentunya kita akan bekalkan ilmu-ilmu teknikal pertanian kepada staf RTM ni dan itu tak berakhir di sini. Kita dah berbincang dengan pengurusan RTM ni supaya dapat melihat apakah ruang-ruang yang ada untuk kita melihat lagi, nak memperkasakan lagi usaha itu.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan Taman Herba Radio dan melawat reruai produk IKS serta kawasan penanaman herba di sekitar Wisma Radio Angkasa Puri. Ia merupakan antara program yang dilaksana bahagian program radio bersama 7 stesen radio RTM. Seramai 187 peserta yang menyertai program B Digital Bootcamp anjuran Petronas di seluruh negara sejak 3 tahun lalu berjaya memperoleh tawaran kerja. Jumlah tawaran kerja bersyarat itu juga menunjukkan angka peratusan menghampiri 40% daripada keseluruhan 463 peserta. Mereka yang terlibat terdiri daripada graduan dan mahasiswa tahun akhir institusi pengajian tinggi di sekitar Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Naib Presiden Kanan Pelaksanaan Projek Teknologi PPT Petronas, Insinyur Muhammad Yusri Muhammad Yusof berkata sejak 3 tahun lalu 6 sesi B Digital Bootcamp sudah dilaksana. Tujuannya melahirkan graduan yang celik digital. So fokus kita untuk digital literacy. So salah satu cara kami ni lah. So interview peluang pekerjaan tu kira bonus lah. So insyaAllah tak di sini, tempat lain insyaAllah dia akan pergi ke dunia lebih luas dengan skill yang dia dapat daripada camp B Digital ni lah yang kami buat 2 minggu. Itu tujuan kami rather dan untuk pekerjaan. Beliau berkata demikian selepas berucap di majlis B Digital Bootcamp di sebuah hotel di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Pada program sesi ke-6 ini, seramai 99 peserta mengikuti kamp selama 12 hari di kampus Universiti Malaysia Terengganu. So, saya rasa sepanjang 12 hari program ni, dia punya ilmu, dia punya modul and also dia punya penerapan tentang cara-cara dan juga tips-tips tu very good lah for the current demand job opportunity. So it is very good, such a great exposure for us. Susulan permintaan yang tinggi terhadap program ini, pihak penganjur bakal mengadakan 5 lagi sesi program di seluruh negara, termasuk di 2 lokasi baharu. Heboh kononnya kos sara hidup naik mendadak susulan kenaikan 2% kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar mendakwa negara sedang berdepan pesta naik harga. Dakwanya semua harga barangan naik sejak kadar baharu SST berkuat kuasa pada 1 Mac. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Menurut Kementerian Kewangan, bukan semua perkhidmatan terlibat kenaikan kadar. Sebaliknya, SST hanya membabitkan 9 kumpulan dalam senarai peraturan cukai perkhidmatan. Malah, beberapa perkhidmatan dalam peraturan sama tidak terkesan kadar baharu. Ini termasuk perkhidmatan penyediaan makanan, telekomunikasi dan ruang parkir. Bagi mengelak ada pihak ambil kesempatan, UPS kesan digerakkan KPDN. Aduan juga boleh dibuat orang ramai secara dalam talian, pesanan teks atau panggilan telefon. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta persepsi dan cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bersama Shopee. Beli sekarang. Bertemu kembali, isu berkaitan kemasukan pelancongan ke negara ini serta persediaan untuk mengatasi kesan musim kemarau antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Laporannya bersama Fauzura Yusof di Parlimen. Fauzura, teruskan. Baik, Hazel, sistem pengurusan imbangan air negara NAWAPS di 19 lembangan sungai sedang dibangunkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra bagi memastikan fungsi sungai sebagai sumber air dikekalkan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia sebagai usaha bagi menghadapi masalah kekurangan air terutamanya di musim kemarau.
Selain itu, kementerian akan terus memperluas pembinaan tangkungan air pinggiran sungai ataupun singkatannya TAPS yang merupakan satu sistem tangkungan yang dibina di tepian sungai untuk menerima lebihan air sungai khususnya ketika musim hujan. Tangkungan air daripada TAPS akan dilepaskan ke aliran sungai atau terus ke LRA jika diperlukan ketika musim kering atau ketika berlakunya pencemaran di sungai bergantung kepada kapasiti dan sumber air yang ada. Pada masa yang sama, TAPS juga bertindak sebagai kawalan banjir ketika musim tengkujuh untuk menakung lebihan aliran air banjir. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Wakil Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Ini pula mengenai isu air di Kelantan. Datuk Seri Fadilah berkata negeri berkenaan banyak menerima projek berkaitan tebatan banjir dalam mengatasi isu tersebut. Antaranya dengan membantu menyiapkan beberapa loji rawatan air dalam memastikan isu air di negeri tersebut dapat dikurangkan. Antaranya di Kubang Kerian, Gua Musang dan Tanjung Mas di Kota Baru yang sedang dalam pembinaan serta akan ditenderkan. Namun pada masa sama pihak syarikat air dan kerajaan negeri perlu bekerjasama bagi mencari jalan penyelesaian loji rawatan tersebut. Isu utamanya sebenarnya di Kelantan ialah permintaan air lebih besar ataupun lebih banyak daripada kemampuan syarikat bekalan air untuk membekalkan air. Secara puratanya, kalau kita bandingkan pengeluaran dan permintaan, pengeluaran hanyalah pada tahap 104.7 juta liter sehari berbanding dengan permintaan 584.4 juta liter sehari. Beliau menjawab soalan tambahan yang dikemukakan Wakil Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Dalam pada itu, geran sempadan penerbangan antarabangsa dan chartered kepada syarikat-syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa disediakan Tourism Malaysia. Ia bagi menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Malaysia. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Seng memaklumkan antara usaha dilakukan termasuk meningkatkan kekerapan penerbangan melalui penerbangan berjadual dan juga sewa khas. Antara penerbangan yang dibawa masuk melalui GSPC bagi meningkatkan kekerapan penerbangan dan kepastinya tempat duduk adalah penerbangan berjadual schedule flight Dubai, UAE, Kuala Lumpur dan Karachi, Pakistan, Kuala Lumpur oleh Patek Air. Penerbangan berjadual dari Amritsar, Trivandrum ataupun Ahmedabad, India ke Malaysia oleh Malaysia Airlines. Malaysia juga turut menerima beberapa laluan penerbangan baharu dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara dan juga ASEAN. Manakala penerbangan yang dijangka akan memulakan penerbangan baharu ke Malaysia ialah dari Eropah dan juga ASEAN. Sementara itu juga, kerajaan akan melancarkan pelan jangka panjang Bumiputera untuk tempoh 10 tahun akan datang yang lebih segar dan inklusif pada Jun depan. Ia sebagai usaha melonjakkan sosioekonomi Bumiputera menerusi pelbagai bidang dan juga sektor. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, input cadangan dan pandangan hasil Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 akan dicerahkinkan dan diterjemahkan ke dalam hala 7 baharu pemerkasaan Bumiputera. Kerajaan juga akan memberi fokus kepada usaha pemerkasaan dan pengupayaan golongan pertengahan Bumiputera yang dipanggil middle class ini, yang mampu mencipta nilai kepada ekonomi beralih daripada yang sekarang ini
menambah nilai dengan makan gaji kepada mencipta nilai supaya lebih banyak penyertaan kelas menengah Bumiputera dengan membina perniagaan dan meningkatkan pendapatan berbanding seperti yang saya sebut sebelum ini, hanya menambah nilai ataupun bergantung harap kepada pekerjaan bergaji semata-mata. Beliau menjawab soalan Wakil Wangsa Maju Zahir Hassan mengenai hala tuju dan pendekatan baharu yang sedang dirangka hasil daripada KEB 2024 bagi melonjakkan lagi tahap sosioekonomi golongan berkenaan supaya terus berdaya saing. Baik, sekian dahulu perkembangan untuk Parlimen pada waktu ini. Untuk itu kembali semula bersama dengan Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Fazura, terima kasih. Pengurusan Aset Air Berhad PAAB akan melaksanakan projek loji rawatan air di Kelantan, Perlis, Kedah dan Pahang. Ia bertujuan menambah baik keadaan kadar air tidak terhasil NRW yang tinggi di 4 negeri tersebut. Pengerusinya Datuk Seri Jasani Maidinsa berkata, masalah berkaitan NRW seringkali berpunca daripada paip simen asbestos lama. Number one is water quality. Make sure the water quality comply with the MOH standards and WHO standards. Number two is supply coverage. Okay. It's our ambition that Malaysia should achieve 100% coverage. So that's why we are now helping Kelantan, whose supply coverage is about 70%. Usaha ini juga bagi memastikan semua negeri mencapai tahap margin reserve air terawat ditetapkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dalam persediaan musim kemarau. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penyampaian Sijil Rasmi Malaysia Book of Records. Pada majlis ini, terowong Hulu Langat Ampang di bawah projek rawatan air LRA Langat 2 diiktiraf sebagai terowong air terawat dwi fungsi terpanjang dan terowong air terawat selari berkembar terpanjang. Bursa Malaysia memulakan dagangan awal dengan positif seiring prestasi semalaman Wall Street. Sentimen terus pulih susulan ulasan Bank Pusat Amerika Syarikat mengenai penurunan kadar faedahnya. Indeks FPMKLCI naik 2.17 mata kepada 1,533.68 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif, Wydad naik setengah sen kepada 10 sen. Powerwell naik 4 sen kepada 35 sen dan TWL kekal pada 3.5 sen. Beralih ke kaunter saham paling untung, MPI meningkat 30 sen kepada RM28.90. Disusuli MW bertambah 28 sen kepada RM8.18 dan Taan menaik 25 sen kepada RM4.04. Dan ringgit dibuka kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat didorong sentimen lebih baik menjelang pengumuman kadar dasar semalaman OPR oleh Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.71 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.52 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.99 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.13 berbanding euro. Dan berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.21. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program Jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program Jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat.
6 usaha disuarakan Malaysia berkaitan isu Israel-Palestin termasuk gesaan gencatan senjata kekal untuk segera dilaksana. Ia disuarakan Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin menerusi mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah, Arab Saudi. Turut disuarakan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk Palestin tersedia selain menubuhkan mekanisme untuk memastikan pelindungan bagi rakyat Palestin. Malaysia turut menggesa agar kekebalan Israel ditamatkan selain Israel perlu bertanggungjawab atas peperangannya. Selain menggesa semua negara supaya tidak memberi bantuan kepada Israel yang menafikan hak dan pendudukan di wilayah Palestin. 3 orang kelasi maut selepas puak Houthi menembak kapal dagang di Teluk Aden pada Rabu. Tentera Amerika Syarikat mengatakan sekurang-kurangnya 4 lagi cedera. Ini serangan maut pertama sejak tentera dari Yaman mendapat sokongan Iran itu memulakan serangan terhadap kapal di laluan laut paling sibuk di dunia. Pejuang Houthi mengaku bertanggungjawab atas serangan itu yang menyebabkan kapal True Confidence dengan bendera Barbados terbakar kira-kira 50 batu nautika dari pantai pelabuhan Aden, Yaman. Jurucakap Houthi Yahya Sari menjelaskan kapal itu ditembak kerana kru kapal berkenaan tidak menjawab amaran mereka. Kapal itu ditembak kira-kira 50 batu nautika barat daya pelabuhan Aden di Yaman sebelum hanyut dan terbakar. Badminton terbuka Perancis, pemain perseorangan lelaki utama negara Li Zijia tersingkir pada pusingan pertama terbuka Perancis awal pagi tadi. Pemain nombor 10 dunia itu dijinakkan pemain Denmark yang menduduki ranking ke-33 Magnus Johansson 21-15, 21-19 di Paris. Ia merupakan pertemuan kedua mereka dengan Zijia sebelum ini mudah mengatasi lawannya ketika pusingan pertama terbuka Jerman tahun lalu. Turut menerima nasib sama bergu wanita negara Perlitan Emtinah yang juga bekas juara 2022. Pasangan itu terpaksa akur apabila tunduk di tangan pilihan kelima kejohanan dari China, Zhang Shushen, Zheng Yu 18-21, 21-12 dan 21-16. Liga Juara-Juara Eropah, penyandang juara Manchester City layak ke suku akhir selepas mencatat kemenangan 3-1 ke atas FC Copenhagen pada aksi kedua pusingan 16 terakhir awal pagi tadi. Kemenangan di Stadium Etihad itu menyaksikan anak buah Pep Guardiola meraih agregat selesa 6-2. Gol-gol daripada Manuel Akanji, Julian Alvarez dan Erling Haaland pada babak pertama memastikan mereka layak ke pusingan 8 terbaik buat musim ke-7 berturut-turut. Gol tunggal Copenhagen pula dijaringkan Muhammad El Yunusi juga pada separuh masa pertama permainan. Dalam satu lagi pertemuan, Real Madrid sekadar mencatat keputusan seri 1-1 menentang RB Leipzig di Santiago Bernabeu. Namun keputusan itu sudah memadai buat Madrid untuk layak ke suku akhir dengan agregat 2-1. Kedua-dua jaringan hadir pada babak kedua perlawanan. Vinicius Junior meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-65 sebelum Leipzig menyamakan kedudukan 3 minit kemudian menerusi Willy Orban dan keputusan 1-1 kekal sehingga tamat permainan. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.